Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, kata dia, kharaja Muawiyah radhiyallahu anhu ala halqatin fil masjid faqala ma ajlasakum, qalu jalasna nazkurullah, qala Allah ma ajlasakum illa dhak, qalu ما أجلسنا إلا ذاك، قال أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، وما كان أحد بمنزلتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أقل عنه حديثا مني، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أجلسكم، قالوا جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله ما أجلسكم إلا ذاك، أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة، أو كما قال. hadis sahih riwayat Imam Muslim. Seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata, kata dia, seorang sahabat Nabi yang lain, nama dia Muawiyah radhiyallahu anhu, pada satu hari dia pergi ke masjid. Sesampainya Muawiyah di masjid, dia mendapati ada sekumpulan orang duduk di masjid. Maka Muawiyah tanya sekumpulan orang yang duduk di masjid ni. Muawiyah kata, ma ajlasakum, hampa duk buat apa di sini? Ma ajlasakum, apa yang menyebabkan hampa duduk sini? Maksudnya apa duk buat apa sini? Jawab orang yang duduk di masjid ni, jalasna nazkurullah, kami ni duduk dalam keadaan kami ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami bukan duduk saja, kami bukan duduk sembang saja, kami duduk ni, kami duduk buat benda yang boleh menyebabkan kami ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Muawiyah kata, Allah, Muawiyah kata, adakah hampa duduk ni kerana Allah? Ma ajlasakum illa dhak, adakah kamu duduk ni semata-mata tujuan yang tu, tujuan nak ingat Allah? Betul ke dia kata hampa duduk ni kerana Allah? Betul ke hampa duduk ni semata-mata kerana nak ingat Allah Subhanahu wa ta'ala? Jawab mereka, ma ajlasana illa dhak,
dan tidaklah kami duduk melainkan untuk tujuan itu, untuk tujuan ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jawab mereka ni kepada Muawiyah. Maka kata Muawiyah, ama inni lam astahlifkum tuhmatan lakum. Dia kata, aku bukanlah tak percaya ke hampa, bukanlah aku ni ada satu tuhmaan terhadap hampa. Aku tanya hampa, buat apa hampa duduk sini? Hampa jawab kata kami duduk ni kerana kami duduk buat satu benda yang boleh membuatkan kami ingat Allah. Kemudian aku tanya hampa, betul ke apa yang hampa kata? Aku tanya ni bukan kerana aku tak percaya hampa. Dia kata, wa ma kana ahadun bimanzilati min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam aqalla anhu hadithan minni. Dia kata, apa bukan tak kenal aku siapa? Dia kata, aku, kedudukan aku di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan macam orang biasa. Dia kata, aku ni bukan hampa tak kenal, aku ni siapa? Muawiyah kata, aku ni katibul wahyi, aku ni penulis wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan aku adalah satu orang manusia yang amat hati-hati apabila aku mencatatkan hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muawiyah kata macam tu. Hampa bukan tak kenal aku siapa? Dia kata, aku ni adalah satu orang manusia yang cukup hati-hati. Kalau aku nak catat sesuatu daripada Nabi, aku cukup hati-hati. Aku tak sekadar dengar, aku tulis dah. Aku akan pastikan benda tu memang Nabi SAW kata, baru aku catat. Kata dia, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja ala halqatin min ashabi. Aku nak cerita dekat hampa dulu, masa Nabi hidup dulu, pernah sekali Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar pergi dekat satu kumpulan orang yang ada di masjid. Bila Nabi sampai dekat mereka, Nabi kata, ma ajlasakum. Nabi tanya mereka, ni hampa duduk-duduk ni nak buat apa? Hampa duduk berhimpun ramai-ramai di satu tempat ni pasal apa? Hampa duk buat apa? Jawab orang-orang ni semua dekat Nabi, jalasna nazkurullah wa nahmaduhu ala ma hadana lil Islam. Kami duduk ni, kami duduk bukan duduk saja, kami duduk dalam keadaan kami ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka ni jawab ke Nabi macam tu. Dan kami duduk ni dalam keadaan kami memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang telah memberi hidayah kepada kami kepada jalan Islam. Muawiyah cerita macam tu. Muawiyah kata, lagu aku tanya tadi, Nabi pernah tanya orang macam aku tanya tadi. Nabi SAW pernah sekali pergi tengok ada orang duduk satu tempat, Nabi pergi tanya macam mana aku tanya tadi. Hak aku tanya tadi, aku ikut macam Nabi tanya. Nabi pergi tanya, hampa duduk ni duduk buat apa? Lepas tu mereka jawab, kami duduk ni, kami duduk dalam keadaan ingat Allah. Nabi tanya mereka lagi, betul ke apa yang hampa kata? Macam mana Nabi tanya sahabat dulu, macam tu aku tanya hampa tak sah. Dia kata. Dan jawab sahabat-sahabat tu, kami duduk ni nazkurullah, kami duduk ni, kami duduk ingat dekat Allah, wa nahmadu, dan kami memuji Allah Subhanahu wa ta'ala ala ma hadana lil Islam. Kami puji Allah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala telah bagi hidayah kepada kami sehingga kami jumpa jalan Islam. Wa manna bihi alaina, bahkan kami memuji Allah, kami syukur pada Allah atas anugerah yang Allah bagi dekat kami macam yang kami terima hari ini. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, Allah, Nabi kata, betul ke lagu hampa abang ni hampa buat semua ni kerana Allah? Betul ke? Ma ajlasakum illa dhak. Betul ke hampa semua ni, kamu semua ni duduk ni semata-mata kerana Allah? Nabi tanya. Ama inni lam astahlifkum tuhmatan lakum. Aku bukanlah nak tuhmah, nak buruk sangka dekat hampa. Nabi kata, walakinnahu atani Jibril. Nabi kata, tetapi aku tanya ni pasal baru tak saat ni Jibril mai jumpa aku. Nabi kata, atani Jibril, Jibril mai jumpa aku, fa akhbarani, Jibril bagi tahu dekat aku, annallaha yubahi bikumul malaika,
Jibril bagi tahu dekat aku bahawa Allah Subhanahu wa taala bangga dengan hangpa ni dan Allah tunjuk kebanggaan dia di depan malaikat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Mudah faham hadis ninya begini. Allah Subhanahu wa taala suruh malaikat pi bagi tahu dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa Allah sangat bangga dengan hamba-hamba dia yang duk berimpun dalam satu majlis, yang majlis itu boleh mengingatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah bangga dengan orang-orang yang duduk dalam satu majlis, macam majlis ilmu ni. Allah bangga sebab kita duduk dalam majlis ilmu ni, kita ingat Allah Subhanahu wa taala. Kita baca ayat Quran, kita baca hadis Nabi. Hadis Nabi adalah benda yang asalnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah suruh Nabi kata, bila Nabi kata jadi hadis. Kita duduk dalam majlis yang menyebutkan ayat Quran, yang menyebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita sesungguhnya berada dalam satu majlis yang Allah Subhanahu wa taala sangat bangga dengan orang yang duduk dalam majlis ini. Bahkan Allah Subhanahu wa taala bagi tahu kebanggaan dia depan malaikat yang mulia-mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam sebuah hadis lain riwayat daripada Abi Waqid Al-Harith bin Auf radhiyallahu anhu, kata dia anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainama huwa jalisun fil masjid wan nasu ma'ahu idza aqbala thalathatu nafar فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها وأما الآخر فجلس خلفهم وأما الثالث فأدبر ذاهبا فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم عن النفر الثلاثة أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله وأما الآخر فاستحيا الله منه وأما الآخر فأعرض الله عنه أو كما قال hadis sahih muttafaqun alaih. Hadis ni pula dia nak cerita ke kita. Kata Abi Waqid, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu hari duduk dalam masjid. Nabi duduk dalam masjid, duduk bercakap kepada sahabat-sahabat yang duduk ada depan dia. Tiba-tiba mai 3 orang masuk dalam masjid. Masuk mai tengok, Nabi tengah duduk bercakap. 2 daripada hak masuk ni tunggu. Hak seorang lagi mai jenguk tengok Nabi balik. 2 hak tunggu ni pula, kata dia, seorang dia tengok depan ada tempat kosong, dia masuk mai duduk depan. Hak seorang lagi pula dia pakai duduk belakang saja. Nabi SAW, kata Abi Waqid, Nabi duduk tengok benda ni. Nabi sambil duduk bercakap dekat sahabat ni, mata duduk tengok aja. Siapa main lambat, siapa main awal, siapa masuk duduk tak mana, dia ni Nabi nampak semua. Kemudian Nabi SAW dia kata di situ, falamma faragha Rasulullah SAW, bila dah Nabi selesai dah bercakap apa yang dia nak bercakap, kemudian Nabi kata dekat sahabat dia, Nabi kata, ala ukhbirukum anin nafaris thalathah, baiklah ni aku nak bagi tahu dekat hampa cerita 3 orang manusia. Hampa mau tak mau dengar cerita ni? Sahabat kata, mau ya Rasulullah. Nabi kata ada 3 orang manusia. Hak seorang ni dia mai dan dia menempatkan diri dia dengan Allah. Maksudnya dia mai, dia tengok ada satu majlis ilmu. Dia mai duduk di tempat kosong di depan ni. Dia dianggap menempatkan diri dia dekat dengan Allah. Nabi kata fa'awahullah, maka Allah Subhanahu wa taala menempatkan diri dengan dia. Dia tunjuk dia suka dekat Allah, suka dekat majlis ilmu. Majlis ilmu ni majlis tu bercakap tentang ayat Quran, tentang cakap Allah. Siapa yang tunjuk suka dekat ayat Allah, bermakna dia tunjuk dia suka dekat Allah, maka Allah tunjuk suka kat dia. Nabi kata. Wa ammal akhar, dan satu lagi fastahya, dia ni tunjuk malu.
Masuk mai tengok ada lagi tempat depan, tak apa, aku duduk belakang sudah. Tunjuk malu. Maka hak tunjuk malu ni, Nabi kata fastahiyallahu anhu. Allah pun malu ke dia. Dia tunjuk malu ke Allah, Allah pun malu ke dia. Wa amal akhar, dan ada pihak seorang lagi, Nabi kata fa'arada, dia mai tengok, dia nampak majlis ilmu, fa'arada, turun, tak kereta balik. Fa'aradallahu anhu, maka esok hari kiamat Allah pun akan beralih membelakangkan dia. Hadis itu hadis sahih muttafaqun alaih. Tuan-tuan, esok 12 Rabiul Awal, esok Maulidur Rasul, hari kita ingat balik kelahiran junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Bila sebut kata ingat kelahiran Nabi Muhammad SAW, kita kena ingat balik ke Nabi kita. Walaupun selalu kita duk ingat kat dia, sempena dengan hari kelahiran dia, kita mau ingat lebih lagi kepada dia. Benda, di antara benda yang Nabi tekan sungguh-sungguh, dalam banyak-banyak benda yang Nabi duk habaq kat kita ni, di antara benda yang Nabi tekan sungguh-sungguh ialah menuntut ilmu. Ini sunnah Nabi SAW yang paling besar. Tanpa ilmu kita gelap, tuan-tuan. Al-ilmu nurun, ilmu cahaya. Ilmu ni nur. Tanpa ilmu kita tak ada cahaya, kita duduk dalam gelap. Apabila Imam Syafi'i baca kitab tak boleh ingat, sedangkan sebelum ni dia baca mudah ingat, dia budak pintar, dia budak cerdas, budak bijak, budak cerdik. Satu hari baca tak boleh ingat. Pergi jumpa tok guru dia nama Waqi'. Dia mengadu kepada guru dia yang bernama Waqi'. Syakautu ilal Waqi' an su'i hifzi. Dia kata aku mengadu dekat guru aku yang bernama Waqi', cerita tentang buruknya ingatan aku. Fa asyarani bi tarkil ma'asi. So guru dia kata hang kena tinggal maksiat. So guru dia kata fa innal ilma nurun wa nurullah la yu'ta bil 'asi. Guru dia kata maka sesungguhnya ilmu, yang kata ilmu ni dia adalah nur, dia adalah cahaya. Wa nurullah la yu'ta lil 'asi. Cahaya kalau mai daripada Allah, dia tak akan mai pada orang yang buat maksiat. Ilmu ni cahaya. Tanpa cahaya kita nak bergerak susah, tuan-tuan. Kita langgang dinding, kita jatuh parit, kita terleceh tangga, kita saruk kasut orang kerana tak ada cahaya gelap. Dengan cahaya kita boleh buat banyak benda. Kita nampak benda yang kita tak nampak kalau gelap. Tanpa ilmu, hidup kita terbabas, tuan-tuan. Terbabas. Kita buat ikut dan kita redah, kita rempuh ikut suka kita nak buat. Sebab kita rempuh kerana kita tak ada ilmu, kita tak ada pedoman untuk nak jalan. Kita ibarat orang yang jalan dalam gelap. Nabi SAW dia menekankan soal ilmu ini, sehingga kan Nabi SAW kata menuntut ilmu daripada atas duit sampai liang lahat. Sampai Nabi SAW kata menuntut ilmu fardu ke atas orang Islam. Dan kalau nak buat mai hadis-hadis ni cukup banyak hadis Nabi yang Nabi tekankan tentang menuntut ilmu. Tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ambil ingat benda ni. Bila main maulid Nabi, ingat apa yang Nabi tekan dekat kita. Nabi suruh kita tuntut ilmu, kita tunaikan permintaan Nabi. Mudah-mudahan dengan ilmu ada cahaya di tangan kita dan kita boleh suluh jalan, dan mudah-mudahan dengan itu kita tak jatuh parit, kita tak rempuh dinding, kita tak jadi mudarat dan sebagainya, kerana ilmu menjadi cahaya dalam hidup kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bagi kekuatan dekat kita untuk menuntut ilmu, insya-Allah. Kita memutuskan untuk nak baca jilid 1 di masjid ni. Jilid 1 Bahrul Mazi jilid 1. Oleh kerana jilid ni kita baca di banyak masjid, baca berhenti. Jilid ni paling nampak keras sungguh jilid ni. Kita pilih Masjid Padang Temusu pula, try tengok macam mana. Kan? Masjid Padang Temusu ni dia dah rekod dah. Dah 8 tahun dah. Kan? 8 tahun dah kalau berhenti juga, makna keras sungguh jilid 1 ni.
Kan? Jilid 1 ni kita baca di Masjid Penguluhim dulu ni. Zaman tak ada Masjid Muzaffar Shah tu, kita baca di Masjid Penguluhim. Lepas tu ada Masjid Muzaffar Shah, mereka minta pindah Masjid Muzaffar Shah, kita bawa jilid 1 pergi baca sana. Mikrofon bunyi, saat lagi tak bunyi, saat lagi berdengung, saat lagi dengar, dia jadi kelang-kabut, bungkus pergi jilid 1 tonton. Kita bawa jilid 1 pergi baca di Masjid Tuan Abdullah Tanah Liat. Sambung hak baca di Penguluhim, di Muzaffar Shah tu sambung. Baca pergi sampai sekeras pula. Mereka ajak tukang bab haji pula. Mereka kata apa sih masjid tu ada buat kursus haji. Mereka kata kita baca bab haji di masjid tu. Bungkus pula tajuk ni. Kita pilih, kita nak sambung juga baca jilid ni di Masjid Padang Temusu. InsyaAllah tuan-tuan, kita cuba baca di sini. Dan jilid ni adalah satu jilid yang sangat penting sebenarnya. Sangat penting sebenarnya. Saya memilih untuk mula baca di muka surat 122. Tuan-tuan buka muka surat 122. Kita langkah 2-3 tajuk. Muka surat 122. Tajuk yang kita nak baca malam ni, bab tarkil wudu minal qublah. Kita start di situ, di sini. Iaitu bab yang menyatakan meninggalkan mengambil air semayang daripada sebab mengucup isteri. Nak cerita kata cium isteri, kena tak kena ambil air semayang balik? Begitu. Ketahuilah saudaraku, adalah yang masyhur dan yang muqarrar pada mazhab Syafi'i dan lainnya, bahawasanya bersentuh kulit laki-laki dan kulit perempuan dengan tidak berlapis batal air semayang. Itu masyhur dalam mazhab Syafi'i. Laki-laki perempuan yang halal nikah, sentuh batal air semayang. Itu mazhab Syafi'i. Sehingga kesebahagian orang dia kata beratlah kalau macam tu, terutamanya bila kita pergi Mekah buat haji, masa tawaf, laki-laki perempuan ikhtilat, bercampur gaul habis semua, laki-laki perempuan, hang rempuh aku rempuh hang, aku tak rempuh hang tak rempuh aku, orang tolak mai terempuh juga dan sebagainya. Jadi duk belaga laki-laki perempuan sewaktu tawaf ni. Ini adalah satu benda yang macam tak dapat dielakkan. Habis kalau kita berpegang dengan mazhab Syafi'i, dia kira sentuh saja bimubasyarah, secara sentuh saja laki-laki perempuan yang halal kahwin batal. Baik, cuba kita tengok apa perbahasan fiqh sebenarnya tentang benda ni. Keras setara mana larangan sentuh laki-laki perempuan yang boleh batal wuduk ni. Baik, dia kata maka sekarang telah dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi satu hadis yang menunjukkan tidak batal sentuh laki-laki dengan isterinya itu akan wuduk. Itu dia. Dia kata dia nak buat mai di sini satu hadis yang menunjukkan suami sentuh isteri tak batal wuduk. Dia kata. Tetapi akhirnya hadis ini diterangkan dhaif. Dia kata yang akhirnya didapati itu hadis dhaif. Maka hadis dhaif dia tak kuat untuk nak buat hujah. Dan tiada boleh diperkuatkan hujah dengan dia. Kata Imam At-Tirmizi, an Aisyah radhiyallahu anha, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qabbala ba'd nisa'i thumma kharaja ila shalah wa lam yatawadda. Diriwayatkan daripada Siti Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucup ia akan setengah isterinya padahal ia ada ayat semayang. Sayyidatina Aisyah isteri Nabi, dia kata biasa bagi Nabi, kadang-kadang Nabi nak keluar semayang, dia cium bini dia dulu. Ini biasa bagi Nabi. Nabi ini tuan-tuan, dia satu orang yang cukup penyayang kepada keluarga. Bukan kepada isteri, bukan pada anak dia saja, anak orang pun dia sayang. Bahkan Nabi SAW dia marah kalau nampak depan mata dia satu orang tunjuk tak sayang ke anak, dia marah. Tentu baca satu hadis cerita tentang seorang Arab Badui, nama dia Al-Aqra bin Habib.
Al-Aqra' dia ikut Nabi balik ke rumah Nabi. Bila sampai di rumah Nabi, cucu Nabi Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain ni berlari mai dekat Nabi, bergantung di kaki Nabi. Bila Nabi balik, Nabi terus dukung cucu dia, Nabi peluk cucu dia, Nabi cium cucu dia. Al-Aqra' seorang Arab Badui, bila dia tengok lagu tu, bagi dia benda tu pelik. Dia kata dekat Nabi, dia kata, aku ada 10 asyaratan minal aulad, aku ada 10 orang anak, ma qabbaltu ahadan minhum, tapi sekok pun aku tak pernah peluk, tak pernah cium. Dia habangkan Nabi. Dia kata, hang ni pelik betul lah. Dia kata, bukan dengan anak, dengan cucu pun sampai macam tu. Cucu mai bergantung, ambil dukung, cium. Dia kata, aku anak aku sendiri. Dia habangkan Nabi dengan bangga sekali. Aku ada indi asyaratan minal, aku ada 10 orang anak, ma qabbaltu ahadan minhum, seorang pun aku tak pernah peluk, tak pernah cium. Dia kata. Nabi dengar dia kata begitu, Nabi senyum. Nabi kata kat dia, man la yarham la yurham. Nabi kata, siapa yang tak hati sayang ke orang, Allah tak sayang dia. Nabi kata begitu. Ini menunjuk Nabi ni satu orang yang pengasih, penyayang. Dia cukup sayang dekat adik-beradik dia, dekat keluarga dia, lebih-lebih dia sayang. Dekat orang pun dia sayang. Dia jumpa Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid anak kepada Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah anak angkat Nabi. Usamah bin Zaid ni anak kepada anak angkat dia, dia ambil jadi anak angkat dia juga. Nampak? Zaid bin Harithah anak angkat dia. Anak Zaid nama Usamah. Usamah pun Nabi ambil buat anak angkat dia juga. Maka bila kita baca hadis cerita tentang Usamah ni, dia akan sebut dalam hadis tu, dia kata apa? Usamah bin Zaid hibbu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hibbu Rasulillah maksudnya buah hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi jumpa Usamah tengah jalan, hal keadaan muka dia coriang kotor. Nabi ambil dia, Nabi dukung balik rumah. Dan sampai di rumah, Nabi kata dekat Aisyah, Aisyah tolong basuh muka budak ni, nampak kotor sangat, nampak berlemut. Aisyah pula masa tu mood tak berapa baik. Maka Aisyah basuh muka Usamah ni, pasal Nabi suruh basuh, tapi basuh kasar. Basuh lagu orang nak bebai. Orang mood tak apa baik tu suruh-suruh pula. Jadi lagu tu. Bila balik main, Nabi suruh dia basuh muka Usamah. Mood dia tak apa baik, dia basuh kasar sikit. Nabi bila tengok macam tu, Nabi pergi tampang tangan dia. Nabi tampang tangan dia. Nabi kata, kalau hang tak mau buat, bagi aku buat. Nabi kata. Oh, Nabi ni satu orang yang cukup penyayang. Nabi SAW ni, dia nak keluar sembahyang, dia cium bini dia dulu. Ini diceritakan oleh isteri dia, iaitu Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian keluar Nabi sembahyang dan tiada ia mengambil wuduk. Aisyah kata biasa bagi Nabi macam tu. Nak keluar pergi sembahyang, dia cium bini dia sekali, lepas tu terus pergi sembahyang. Tak nampak pun Nabi pergi ambil wuduk. Maka Aisyah kata ini menunjukkan bahawa wuduk tidak terbatal dengan kerana suami mencium isteri dia. Begitu. Sambung hadis tu dia kata, qala Urwah qultu man hiya illa anti, fadhahikat. Maka kata Urwah yang duk dengar Aisyah cerita Nabi nak keluar ni, cium dulu isteri dia baru keluar. Urwah kata dekat Aisyah, kataku bagi Aisyah radhiyallahu anha, siapa ia yang kena cium dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam lain daripada engkau? Urwah tanya dekat Aisyah, bila Aisyah cerita Nabi bila nak pergi masjid, dia biasa cium dulu bini dia baru dia pergi. Urwah tanya Aisyah, dia kata, hak duk kena cium dengan Nabi ni siapa? Hang apa? Dia kata begitu. Hang apa hak duk kena cium dengan Nabi? Kata Urwah, apabila Siti Aisyah mendengar katanya yang demikian, maka tertawa ia. Aisyah pun gelak, kikik gelak. Maknanya tunggu, dia duk kena cium dengan Nabi bila Nabi nak pergi masjid sembahyang. Tunggulah, takkan dia tidur tak Nabi cium bini lain. Dialah Nabi cium dia, Nabi keluar pergi sembahyang. Jadi dia cerita dekat sahabat-sahabat, Nabi duk buat macam tu. Itu ceritanya. Baik masalah. Mengucuk isteri, batalkah wuduk? Dia kata. Baiklah, kita nak bincangkan. Kalau suami cium isteri, batal tak wuduk? Kalau cium tak batal, sentuh lagi tak batal lah. Baiklah ni Nabi cium isteri, batal ke tak wuduk?
Kata Imam At-Tirmizi, dan sesungguhnya diriwayatkan seumpama hadis Aisyah itu daripada bukan seorang daripada ahli ilmi, daripada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga at-tabi'in. Dan ialah qaul Sufyan Ats-Tsauri dan Ahlul Kufah. Dan kata mereka, tiada batal wuduk mengucup perempuan itu. Itu dia. Di antaranya Sufyan Ats-Tsauri. Dia berpendapat wuduk tak batal kalau sekiranya suami kucup isteri ataupun sentuh isteri, wuduk tak batal. Dan kata Imam Malik bin Anas dan Al-Auza'i dan Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad dan Ishaq, batal dengan sebabnya. Kata ulama-ulama ni termasuk Imam Syafi'i, dia kata batal. Begitu. Dan ialah perkataan yang bukan seorang daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan at-tabi'in. Dan hanya sahaja telah meninggalkan oleh ashab kita akan hadis Aisyah pada ini, kerana bahawasanya tiada sah ia di sisi mereka itu, kerana hal isnadnya telah didhaifkan dia oleh beberapa orang ahli hadis akan dia. Itu dia tuan-tuan. Imam Syafi'i, hasil daripada kajian dia mendapati hadis ini diriwayatkan oleh rawi-rawi yang tidak pasti, maka hadis ini dhaif. Oleh kerana ini hadis dhaif, maka dia tak berpegang dengan hadis ini. Hadis yang mengatakan suami kalau kucup isteri, kalau sentuh isteri, wuduk tak batal. Imam Syafi'i tak pegang. Pasal apa? Pasal hadis ni dhaif, dia kata. Ulama yang pegang mengatakan kucup isteri ataupun sentuh isteri tidak batal wuduk, mereka menganggap hadis ini tidak dhaif. Hasil kajian mereka kata tidak dhaif. Tuan-tuan boleh faham? Kadang-kadang hukum dia berbeza antara satu mazhab dengan satu mazhab kerana kajian mereka terhadap sesuatu hadis. Imam Syafi'i punya kajian mendapati hadis ini tidak sahih, ini hadis dhaif. Dan hadis dhaif tidak boleh buat hukum. Sebahagian yang lain pula dia buat kajian, dia tak jumpa di antara sanad, di antara rawi yang meriwayatkan hadis ini sebagai rawi yang boleh dipertikaikan. Mereka tak jumpa. Mereka jumpa semua okey. Maka mereka kata ini hadis sahih, maka mereka pegang buat hukum. Itu perbezaan dia yang berlaku di kalangan ulama-ulama mazhab. Baik, dia kata masalah bersentuh laki-laki dan perempuan macam mana? Tadi cerita kucup, ni cerita kalau sentuh saja macam mana? Kata Imam Syafi'i di dalam kemudian daripada telah didatangkan dalil Quran yang menunjukkan batal ayat semayang manakala sentuh kulit laki-laki dan perempuan. Lalu katanya lagi, maksudnya kata Imam Syafi'i lagi, telah berkhabar akan daku oleh Imam Malik, Imam mazhab Maliki. Imam Malik adalah tok guru Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dia belajar daripada Imam Malik. Bahkan kitab yang ditulis oleh Imam Malik, kitab Muwatta' tu, Imam Syafi'i hafal huruf demi huruf, hafal semua. Jadi Imam Syafi'i kata ini dalam bab laki-laki sentuh perempuan yang halal kahwin, batal tak batal ayat semayang. Imam Syafi'i kata, aku dengar daripada mulut guru aku Imam Malik. Dia kata Imam Malik kata dia dengar daripada Syihab kata dia dengar daripada Salim bin Abdullah. Yang Salim bin Abdullah ini adalah anak kepada Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Tuan-tuan nampak dia punya berita tu main lagu mana? Abdullah ni anak kepada Umar Al-Khattab. Abdullah dengar direct daripada Nabi. Abdullah bagitahu dekat Salim bagitahu dekat Syihab bagitahu dekat Imam Malik. Mereka tak jauh dengan zaman Nabi. Imam Malik habaq dekat anak murid dia Imam Syafi'i. Itu beritanya. Kata dia, kucup laki-laki akan isterinya dan menjamuh akan dia dengan tangan akan isterinya, terbilang ia daripada bersentuh-sentuhan. Maka barang siapa mengucup isterinya atau menjamuh akan dia dengan tangan dia akan isteri dia, maka wajib atasnya wuduk manakala hendak mendirikan sembahyang. Imam Syafi'i dia pegang benar ni. Pasal apa? Pasal Imam Syafi'i kata, aku dengar daripada guru aku Imam Malik. Imam Malik pula kata dia dengar daripada guru dia yang bernama Syihab.
Syihab pula kata dia dengar sendiri daripada guru dia yang bernama Salim. Salim ni siapa? Salim ni anak kepada Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Salim dengar daripada pak dia. Pak dia Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Dia dengar Nabi SAW kata macam tu. Dia main lagu tu pula. Baik. Jadi dia kata maka barang siapa mengucup isterinya atau menjamah akan isterinya dengan tangan dia, maka wajib atasnya wudu manakala nak mendirikan sembahyang. Jadi kesimpulan dia apa tuan-tuan? Kita berpegang dengan mazhab Syafi'i. Sentuh laki-laki perempuan, ada syahwat ke tak ada syahwat ke, sentuh membatalkan wudu. Begitu. Baik, menyentuh perempuan tiada dengan ingin batalkan wudu. Ni pula dia nak bahas. Kalau sentuh tak ada syahwat, sentuh biasa aja, batal dah ayat sembahyang. Kata Imam Syafi'i. Dan apabila menjamah laki-laki dengan tangan dia kepada isteri dia, ataupun dengan setengah daripada jasadnya, maksud jasad suami kepada setengah daripada jasad isterinya dengan tidak berlapis, saja hidup serendeh bagi kena kulit tangan laki kena dengan kulit isteri. Begitu. Dengan syahwat, yakni dengan keinginan ataupun dengan tidak ada syahwat, maka wajiblah atas keduanya wudu. Dia kata batal lah, makna dia kena ambil ayat semayang lain. Begitu. Dan begitu juga jika menyentuh isteri akan dia. Kalau isteri main duk serendeh suami pun sama, wajib juga bagi keduanya akan wudu. Suami saja piduk serendeh bini ke, belaga kulit dengan kulit ke, atau isteri main duk serendeh suami ke, sama aja. Imam Syafi'i kata batal wudu dan mesti kena ambil wudu lain kalau nak semayang. Begitu. Maka tiadalah berkecuali barang mana badan keduanya bersentuh kulitnya kepada isterinya atau kulit isteri kepada suaminya, nescaya wajib belaka wudu. Dia kata itu keputusan dia, kesimpulan dia begitu. Baik, masalah dia kata menyentuh rambut isteri batal tak wudu. Tadi duk cerita badan, anggota badan, tangan, kaki ke, muka, pipi dia ke, apa ke badan. Lah ni dia kata kalau sentuh rambut batal ke tak wudu. Kata Imam Syafi'i, jika menjamah seseorang dengan tangannya akan rambut isterinya dan tiada bersentuh dengan kulitnya, maka tiada ada wudu atasnya. Maksudnya tidak batal wudu, dia kata. Sama ada yang demikian kerana ingin atau kerana tiada ingin, maka hukumnya seperti ia ingin dengan tiada menyentuhnya, maka tiada wajib atasnya wudu. Maksudnya ayat semayang tak batal. Sentuh rambut, pegang rambut, ayat semayang tak batal. Dia kata pegang kulit batal. Kata Imam Syafi'i, dan jika lo mengambil ikhtiyar, dia kata kalau nak ambil sesuatu yang lebih berhati-hati, yakni jalan sejahtera ia, maka mengambil ayat semayang ia apabila sentuh rambut isterinya adalah ia lebih suka kepada aku. Dia kata kalau saat ni hidup jadi serabut perut kan, sentuh rambut. Lepas tu dia ingat itu mengaji kata tak batal. Tak apa, kira tak batal. Lepas tu main tengah duduk sembahyang, dia duduk garu dalam perut. Bisa lagi kalau baca nanya aku sembahyang. Itu jadi lagu tu. Jadi kalau nak jadi lagu tu, biar sembahyang lain lah, senang. Kan? Itu dia kata langkah ikhtiyar. Maksudnya apa? Itu lebih sejahtera. Hati kita tak jadi serabut. Tak jadi serabut. Tapi dari segi hukumnya, kalau sentuh rambut tidak batal wudu. Tuan-tuan tahulah manusia ni kadang-kadang kan dia tak boleh. Dia hati dia ni kadang-kadang dia ganggu banyak. Dia ada ganggu banyak. Dia nanti duk ingat boleh tak boleh tahu. Masa itu lagu dia kata boleh, tapi tak ni tak boleh. Dia duk jadi lagu tu. Jadi lagu tu ambil semayang malah. Pasal apa? Pasal yang tu dia mengganggu khusyuk dalam semayang. Semayang ni roh dia ialah khusyuk. Kalau semayang tak khusyuk, semayang tidak ada roh. Begitu. Baik. Dia kata masalah menyentuh isteri dengan berlapis. Kata Imam Syafi'i, dan jikalau menyentuh seseorang akan isteri dia dengan tangannya atas badannya dengan sebarang kehendaknya, dengan lapis kain nipis daripada kapas ataupun kain kasar ataupun apa-apa, ataupun kain tebal tenunannya, bersedak-sedak ataupun tidak bersedak, dan memperbuat isteri akan yang demikian itu juga. Maksudnya dua lawan pegang aku, laki pegang dia, dia pegang laki dia, tapi pegang berlapis kain. Begitu.
nescaya tiada wajib wuduk seorang daripada keduanya. Ayat sembahyang tak batal. Kan? Ayat sembahyang tak batal. Pegang berlapis. Saya lagi pegang tangan, saya lagi pegang siku, saya lagi pegang lutut. Jadi tak torah dulu tu. Dia pegang sana, pegang sini. Dia kata, tapi dalam keadaan berlapis, maka ayat sembahyang tidak batal. Dia kata, walaupun saling sentuh-menyentuh. Kerana tiap-tiap daripada keduanya tiada menyentuh taulannya. Hanya menyentuh akan kain taulannya. Maka tak batal wuduk. Tajuk baru. Yang ni kita baca. Dia kata, bab al-wuduk. Tapi yang ni tak apa penting. Tak langkah lah. Kemudian berikutnya al-wuduk minan nabil. Yang ni pun tak berapa ni dengan kita. Nak cerita ambil ayat sembahyang dengan menggunakan ayam kismih. Ambil buah kismih, pergi rendam dalam ayam tu. Ayam ada rendam buah kismih, buah tamar, buah apa ni, dia panggil nabil. Ambil ayam tu buat ambil ayat sembahyang. Tak payah baca lah. Pasal apa? Pasal tak boleh. Tak boleh. Kan? Ayam apa nama rendam buat sermai ke apa ke, ambil ayam tu bila ambil ayat sembahyang. Kan tak boleh lah. Dia nak abang kata tak boleh. Tak payah baca. Untuk buka lagi, tengok muka surat 127. Dia dalam jilid 1 ni ada tajuk yang penting-penting lah kita baca. Kan kalau ni macam tajuk muka surat 126 ni, dia nak cerita kata orang yang minum susu, lepas minum susu nak bagi cantiknya, dia kata sebelum semayang kumuk dulu. Nanti kita perlu tahu dah, dia buat dah. Kalau kita makan apa semua, tak kira nak semayang kumuk dulu. Kan? Lepas tu kita tak payah baca langkah-langkah tu. Baik, kita tengok tajuk muka surat 127. Bab fi karahiyati raddi salam ghairi mutawaddi. Iaitu bab yang menyatakan tegah menjawab salam ketiadaan berwuduk. Yang ni mahu baca. Pasal baca terkejut tengok. Tak ada ayat sembahyang tak boleh jawab salam pula. Dia ni mazhab apa ni? Ada main mengajar ni. Kita duk baca kitab Baharul Mazi, kitab yang ditulis oleh Syekh Idris Al-Marbawi, dan dia adalah orang kuat dalam mazhab Syafi'i. Tajuk dia saja mengejutkan kita. Jadi kita baca tengok. Ketahuilah saudaraku, seorang yang sedang berhajat mengambil air sembahyang, tiba-tiba ia kejamban untuk membuang air kecil. Dia nak ambil air sembahyang, jadi dah masuk pancung, masuk di jamban dulu. Begitu. Maka lalu satu orang berdekatan dengannya dan memberi salam. Dia tengah duk qada hajat, bagai punya tengah duk melabur, mai kata Syekh bagi salam kat dia. Itu ceritanya. Maka ditegah syarak menjawabnya. Dia kata kita duk dalam jamban, tengah duk buang air, orang mai bagi salam. Dia kata tak terjawab. Pasal kita duk dalam jamban. Sebagaimana tersebut dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi an Ibni Umar anna rajulan sallama ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yabul falam yarudda alaihi. Diriwayatkan daripada Ibni Umar radhiyallahu anhu bahwasanya seorang laki-laki melalui ia dan memberi salam ia sambil lalu lalang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal Nabi tengah kencing. Dia kata Nabi tengah duk buang air, dia ni lalu bagi salam macam tu. Maka tiada menjawab Nabi atas salamnya itu. Nabi tak jawab salam kerana masa tu dia tengah duk buang air. Ada kan jadi benda ni, duduk dalam jamban masjid kawan nak masuk, main tu ketuk pintu, ketuk tu dia bunyi, dia duduk cakap di luar ni ada orang kot, dia kata tolak tak boleh ni, ada orang kot. Dia bagi salam pula di luar ni, Assalamualaikum. Tengok tak bunyi jawab. Awak tak jawab, ada orang berlepas tak jawab. Jawab salah wajib pun bunyi duk cakap di luar ni. Jenis mengaji tak habis kan. Itu satu bab lagi pula, kawan ni main duk tolak pintu tu boleh, tolak pintu tak boleh, nak test tengok ada tak ada orang. Assalamualaikum, bunyi jawab dalam tu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu pun dalam tu mengaji tak habis, kat luar pun mengaji terguru mati awal, dia tak ada nak kata. Jadi benda ni jadi tuan-tuan. Benda ni jadi. Jadi kita tengok macam mana penyelesaian dalam agama terhadap benda ni.
Dia kata Imam Syafi'i di dalam Al-Um pada riwayatnya di dalam bab zikrullah, sehingga berdiri ia, yakni berdiri Nabi SAW pada dinding tempat kencingnya itu. Nabi pergi buang air kecil, lepas itu habis Nabi berdiri, maka dikoreknya dengan tongkatnya yang ada sertanya di dinding batu itu. Tuan-tuan, bawa tongkat ni sunnah Nabi. Tongkat sunnah Nabi. Bukan sebab kaki tak larat, kaki tak kuat, kaki tupas, kaki capek tak. Bawa tongkat tu sunnah Nabi. Nabi sering kelihatan membawa tongkat bila berjalan. Sunnah Nabi. Baik, ni dia nak cerita dekat kita, Nabi SAW dah habis dah apa semua buang air. Lepas tu Nabi dengan menggunakan tongkat yang dia bawa ni, Nabi congkel sesuatu, korek sesuatu di dinding tu, kerana mengambil buku batu untuk buat istinja. Nanti harap tuan-tuan, ayah payah. Bila habis buang air, nak cari air untuk nak istinja ni payah. Maka mereka istinja dengan batu. Tuan-tuan semua faham, istinja ni dia ada beberapa alat boleh guna. Selain daripada air yang paling baik, dia ada juga boleh guna benda-benda kesat, seperti batu, ataupun kertas tisu, ataupun apa-apa yang jenis kesat. Yang tak bolehnya ialah benda-benda yang suci, benda-benda yang mulia, seperti makanan. Walaupun biskut kering nampak kesat, tapi dia makanan, dia tak boleh guna untuk istinja. Ataupun benda-benda yang licin, seperti botol. Tidur nak cuci dengan botol, dia berlemah lagi. Dia tak hilang, dia tak bersih, dia jadi lagi berlemah. Maka benda licin tak boleh digunakan untuk buat istinja. Dia macam tu. Jadi Nabi SAW habis dia buang air, dia nak istinja, air tak ada, Nabi pakai tongkat, congkel satu batu daripada dinding. Dinding apa dia tak abang lah di sini, tak ke dinding tepi bukit ke apa ke, Nabi congkel ambil seketul batu untuk nak buat istinja. Kemudian menyapu ia akan dua tangannya ke atas dinding itu kerana mau tayamum. Nabi ni tuan-tuan, kita dah baca banyak hadis. Nabi ni dia tidak pernah biar diri dia duduk dalam keadaan tak ada ayat semayang dalam tempoh masa yang lama. Ini Nabi. Boleh kata sepanjang masa Nabi ni ada ayat semayang, kalau batal habis sah dia ambil ayat semayang balik. Nabi sentiasa duduk dalam keadaan berwuduk. Seperti mana kita baca riwayat hidup imam-imam mazhab. Imam Abu Hanifah misalnya. Imam Abu Hanifah misalnya sentiasa dalam keadaan berwuduk. Bahkan biasa bagi Imam Abu Hanifah, wuduk yang dia guna untuk semayang maghrib tu, dia guna untuk semayang subuh. Wuduk yang dia ambil untuk semayang maghrib, dia semayang isyak. Lepas semayang isyak tu, wuduk tu tahan sampai nak semayang subuh pagi esok. Itu biasa bagi Imam Abu Hanifah. Jadi mereka ni ikut Nabi SAW. Nabi satu orang manusia yang wuduk ni dia tak biar duduk dalam keadaan tak ada wuduk lama. Sentiasa Nabi dalam keadaan berwuduk. Habis-habis Nabi buang air kecil tadi, Nabi istinja. Lepas istinja Nabi tu kerana air tak ada. Begitu. Maka menyapulah Nabi ke mukanya dan dua lengannya. Tayamum, sapu muka, lepas tu tangan tu, lengan dia. Kemudian menjawablah ia akan salam orang yang memberi salam tadi. Dah habis selesai bersih diri apa semua, tayamum, keluar daripada tempat dia buang air tadi, baru jawab salam hak kawan bagi tadi ni. Baru Nabi jawab. Tang jawab juga, tapi Nabi tak jawab masa Nabi duduk buang air, masa Nabi duduk di tempat buang air, Nabi tak jawab. Lepas tu keluar semua, baru Nabi jawab. Begitu. Kata Imam At-Tirmizi, ini hadis hasan lagi sahih. Masalah menjawab salam sambil kencing, boleh ke tak? Dia kata, boleh tak boleh? Dia kata, sambil duduk buang air tu pergi jawab salam. Kata Abu Isa At-Tirmizi, dan hanya saja dimakruhkan ini di sisi kami. Dia bukan haram, tetapi makruh. Dia kata, apabila adalah kencing dan berak, dia kata, tak. Masa duduk kencing, masa duduk berak ni, dia kata jawab salam ni makruh. Begitu kata Imam Syafi'i di dalam Al-Um. Kemudian daripada dia mendatangkan beberapa hadis di dalam zikrullah ta'ala azza wa jalla ala ghairi wudu. Dia kata, dan hadis dalam masalah itu dalil
atas bahawasanya sayogia bagi orang yang menempuhi orang kencing dan orang yang berak, bahawa jangan ia bagi salam atasnya pada masa berak kencingnya itu. Kita kalau tahu kawan tu duduk dalam bilik air, duduk buang air, jangan duduk bagi salam. Yang tu satu. Kata Imam Syafi'i, dan ialah dalil atas menjawab salam pada masa itu. Yang ni selepas selesai kencing harus. Dia kata lepas habis dah berak selesai, baru harus jawab salam. Kerana bahawasanya Nabi SAW menjawab pada masa itu. Nabi dah habis selesai buang air, dah bersih diri, tayamum dulu pula, baru Nabi jawab salam. Dan dalil pula atas meninggalkan jawab salam sehingga habis kencing ataupun habis berak, kemudian tayamum, kemudian baru jawab. Dan tiadalah meninggalkan jawab salam itu menggendalakan bagi wajibnya dan takhirkan kepada tayamum. Itu dia. Maknanya jawab salam tetap wajib, tetapi kita takhirkan jawab salam itu. Baik, masalah bagi salam orang kencing dan berak dan menjawabnya. Kata Imam Nawawi, pada hadis tadi dalil atas bahawasanya orang yang memberi salam pada orang yang kencing ataupun orang yang berak tiada mustahak jawab baginya. Kita duduk dalam bilik air, orang luar bagi salam mereka kita tak perlu jawab. Dan diittifaqkan atasnya, sepakat ulama mengatakan tak sah jawab. Begitu kata ashab kita. Dan dimakruhkan memberi salam atas orang yang kencing ataupun berak. Dan kawan main ni pun makruh dia bagi salam dekat orang yang duduk dalam tandas. Maka jika memberi salam juga, nescaya makruh dijawab akan salamnya. Kalau kawan ni main bagi juga salam, makruh, tak boleh jawab. Lebih baik kita diam, tak usah jawab sampai keluar sekali lagi, jawab, lepas tu baru kata dia, ni tiga suku betul. Aku duduk dalam jamban yang bagi salam pasal apa? Kata lagu tu kat dia, marah sikit lah bagi dia ingat. Kan? Macam tu. Masalah zikir tengah kencing dan berak dan jima, dia kata. Ni pula punya warak, dia kata, sampai tak boleh nak berhenti zikir. Tengah duk kencing, tengah duk berak, tengah duk jima pun zikir duk jalan juga. Dia kata ni macam mana cerita kawan ini. Maka berkata ulama, dimakruhkan bagi orang yang duduk atas jamban, yakni orang yang sedang kencing ataupun sedang berak, bahawa berzikir dengan satu daripada zikir. Dia kata tak boleh, makruh. Makruh yang sangat tidak elok. Maka janganlah mengucap subhanallah. Tak boleh. Tak sesuai tempat tu pergi buat macam tu. Kan? Pergi buang air besar, kolong-kolong, subhanallah kata. Tak boleh macam tu. Dia kata korang adab. Tak boleh. Dia kata. Dan jangan mengucap la ilaha illallah duk meratik dalam jamban. Duk bunyi la ilaha illallah, la ilaha illallah, duk zikir dalam jamban. Dia kata tak boleh. Tentang benda macam ni kan, susahlah kita bagi kita duk mengaji ni, kita dengar bila tak menasabah. Tentu ada orang Melayu kita ni, dia buat tangkai. Tangkai tu tulis la ilaha illallah ni tak tahu 100 kali atau berapa ratus kali. Lepas tu dia gulung kertas hak tulis la ilaha illallah ni, dia balut pula dengan kain, dia ikat di pinggang. Bawa benda ni masuk dalam jamban. Dan benda tu ikat di pinggang. Tak mana dia pergi, benda tu masuk sekali. Sama lah macam orang duduk dalam jamban, duduk berzikir la ilaha illallah, dia bawa kalimah tayyibah tu masuk dalam jamban. Ada orang buat begitu, ada. Ini kita tak mahu. Benda-benda macam ni kita tak mahu. Jadi orang hak reti ni dengar, dia melihat tajuk ni terlampau ni tak. Apa takkan orang nak buat begitu. Tapi ada orang buat begitu, ada. Ini masalah dia. Dan jangan memberi salam. Dia kata duduk dalam jamban, jangan duduk bagi salam. Dan jangan menjawab akan bersin orang. Dia duduk dalam jamban, orang luar nak bersin, bunyi alhamdulillah, dia jawab pula yarhamkallah. Dia duduk dalam jamban. Dia kata pasal apa? Ini hadis Nabi ni suruh doakan orang bersin. Tengok tempat lah. Tengok tempat. Dan jangan ia mengucap alhamdulillah apabila ia bersin, ataupun dia duduk dalam jamban tengah duduk buang air tu bersin, alhamdulillah bunyi dalam tu. Dia kata tak mahu, benar-benar macam ni tak mahu. Dan jangan berkata seperti kata orang bang, yang ni menurut menjawab kata orang bang. Dia masuk dalam tandas, masuk dia semelik pula, bukan nak keluar mudah-mudah. Masuk tu, dia masuk tu belum orang azan lagi, dia masuk punya duk
Sini orang bang. Duk jawab bang pula dalam. Sini Tok Bilal Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia Allah Akbar, Allah berbunyi dalam. Dia pasal apa? Pasal dia duk faham. Kata orang kata sunat. Jawab bang ni. Istirja' ni sunat. Dia kata. Jadi oleh kerana sunat. Dia duk dalam jamban pun duk buat benda sunat. Dia tak tahu benda tu jadi berdosa ke dia. Begitu. Dia seolah-olah tidak hormat kepada kalimah Allah. Lafzul jalalah. Kalimah nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata ulama begitu juga seorang yang sedang jima' dengan isteri dia. Jangan dia menyebut sesuatu daripada zikir akan Allah itu. Dan jika bersin ia pada waktu kencing, berak dan jima' sekalipun. Mengucaplah Alhamdulillah dalam hati saja. Kalau apa-apa hati saja. Jangan sebut di mulut. Dan janganlah digerakkan lidah dengannya. Dia kata. Ingat dalam hati tak apa. Jangan sebut di mulut. Dia kata. Dan sekalian yang disebutkan, tak boleh mengucap zikir di dalam jamban dan jima' itu adalah tegah makruh. Dia kata bukannya haram, tegah makruh dan bukannya tegah haram. Maka tiadalah berdosa orang yang memperbuatnya. Tapi sangat tak elok. Dalam mazhab Hanafi dia kata makruh tahrim. Dia kata makruh yang boleh bawa kepada haram. Kalau dia sebut spontan. Dia ni dah memang lagu tu dah dengar orang bahasin dia ya alhamdulillah. Terus begitu makruh dia kata. Tapi kalau dia ni tahu kata kalimah-kalimah yang menyebut nama Allah ni tak sesuai sebut di dalam tandas, dia saja sebut dengan niat nak menghina nama Allah, jadi haram. Jadi haram. Jaga baik-baik. Dia kata. Masalah dia kata bercakap-cakap masa kencing dan masa berak. Kata Imam Nawawi, dimakruhkan oleh syarak orang yang qada hajat itu bercakap dengan apa cakap sekalipun, walaupun dengan bahasa Cina Hindu sekalipun. Dia kata. Dia kata duduk dalam jamban, duduk qada hajat ni tak boleh. Dia kata bukan kata tak boleh zikrullah aja, bukan kata tak boleh berzikir sebut nama Allah aja. Bercakap pun tak boleh, dia kata. Bukan kata bercakap Melayu, cakap Arab dia tak boleh. Cakap Hindu, cakap Cina pun tak boleh. Kan? Dia lagu tu. Duduk dalam jamban tu, duduk menyiang apa yang pergi duduk cakap tu. Tak boleh yang tu pun. Tu dia kata. Tak boleh ni pun tak boleh makruh lah. Makruh bercakap-cakap. Dia kata melainkan kerana tak boleh tidak. Dia kata melainkan tak upaya, tak dapat tidak mesti kena bercakap. Ni lagu mana ni keadaan ni tak dapat tidak mesti nak kena bercakap walaupun duduk dalam jamban. Seperti nampakkan orang buta hampir jatuh telaga. Dia pergi sembahyang, dia pergi berak baik punya tempat. Boleh duduk nampak orang macam-macam. Kan? Satu nampak satu orang buta duduk berjalan, duduk menampak pergi betul dengan telaga. Memang kalau dia tak bercakap, haruslah kawan ni terjun telaga. Jadi duduk nak bercakap, tak boleh ni. Duduk bercakap tak boleh, kawan tu jatuh habis. Sampai lagu tu tak boleh lah. Sampai peringkat tu tak dapat tidak kena bercakap ni. Telaga depan tu. Cakap lagi tu. Kan? Kita duduk jalan lah hal kita ni. Tapi bercakap begitu. Telaga depan. Kata. Dia pun monti. Dia kata siapa ni? Dia tanya lagi tu. Siapa ni? Kita pun sengah balik. Tapi ada jawab. Lebih-lebih lah. Sengah balik. Habis tu dia pusing main belah kita pula. Kita kata pergi kanan sikit. Lagu tu. Kan? Jika tiada bercakap, dia kata, dan tiada berkhabar, pasti jatuh ataupun terhantam ke dinding ataupun sebagainya. Kalau kita tak habang kat dia jalan-jalan dia boleh jatuh telaga misalnya. Ataupun kalau tak habang kat dia duk pergi betul dengan kereta, duk main laju, dia boleh belagak kereta. Ataupun dia duk berjalan tu, kalau kita tak habang dia boleh pergi rempuh satu dinding apa ke, kawat duri apa ke. Dengan kerana tu kita kena habang ke dia. Satu, dia kata. Dan juga seperti nampak ulang ataupun nampak kala menuju kepada satu orang yang tidak nampak kala dan tidak nampak ulang itu datang kepadanya. Dia tengah duk buang ayam, tengok ulang duk pergi dekat satu orang. Kawan tu pun tak sedang ulang tu duk tuju pergi mesti kat dia. Tak boleh nak abang, tak boleh ni cakap tak boleh cakap dia pun tu kena batuk habis. Alan tu kena abang ni. Ulang belakang kawan tu boleh-boleh lah awak ni dia kata. Jadi pasal pula dengan kita kan. Kita tujuan nak suruh dia tengok ulang tu, dia pergi nampak kita pula duk buang ayam balik semua tu. Yang ni pun satu haru juga dia kata. Jadi apa pun dia kata kita kena selamatkan kawan tu.
Dia kata ataupun lain daripada seumpama yang demikian itu, ataupun lah dalam keadaan-keadaan yang memerlukan kita bercakap lah, tak dapat tidak kena bercakap kan. Ataupun kita duduk dalam semak, duduk buang air, dia pun nak main dalam semak tu juga, ada kena bercakap juga, itu pun tak lagi dia main terkejut kita baru kita kena tanya ada orang dah dia puji dia boleh kan. Ini cerita ni dia buat zaman dulu lah, zaman dia tak ada standar awam pun tak ada kan. Dia kira tempat yang dirasakan sesuai kan. Lah ni tak tahulah kalau ada orang nakal lagi duduk buat kerja buang air mata tempat ni. Lah ni kita dengan toilet banyak standar awam, tak timbul lah benda-benda macam ni kan, tak timbul kecuali emergency sangat lah kan, emergency sangat begitu. Maka bercakap pada tempat-tempat yang sebagai itu tidak makruh, bahkan wajib pula. Dia kata dalam kes-kes yang macam tadi ni, bukan setakat tidak makruh bercakap, bahkan wajib kena bercakap. Pasal apa? Kalau kita tak bercakap, kemungkinan kawan tu akan ditimpa mudarat. Begitu kan. Tapi kadang orang buta pun tuan-tuan jangan buat percaya, dia tahu. Kita nampak dia macam duk tujuh putih telaga, sampai dekat dia sendiri kona. Cekap kata dia ni, mula kita boleh buta sungguh kan. Tapi tak, mereka kadang Tuhan bagi terang hati. Dia biasa lalu kawasan tu, dia tahu lah berapa tapak sampai tang ni ada apa, dia patang kan. Ini kadang-kadang Allah bagi korang kot ni, Allah bagi tambah kat dia gunung dan sebagainya. Tapi kalau kita rasa dia orang baru di situ, dia tak tahu apa ada di depan dia, maka wajib kita kena bagi tahu dekat dia. Baik, dia kata lagi, dan tahulah kita akan makruh bercakap waktu mana tadi? Maka bercakap-cakap pada tempat-tempat yang sebagai itu tiada makruh, bahkan wajib pula. Maka tahulah kita akan makruh bercakap waktu berak dan kencing itu ialah waktu ikhtiar, yakni waktu yang tiada menjadikan tak dapat tidak berkata seperti di atas tadi. Dia kata, kita faham. Inilah mazhab kita Asy-Syafi'i dan mazhab kebanyakan ulama, dan telah menghikayatkan dia oleh Ibnul Munzir daripada Ibni Abbas dan Atha dan Sa'id Al-Juhani dan Ikrimah radhiyallahu anhu, dan telah dihikayatkan daripada Ibrahim An-Nakhai dan Ibni Sirin bahwasanya kedua-duanya berkata tidak mengapa berkata-kata dalam masa kencing ataupun berak. Ustaz Ismail Kamus dia marah kitab Baharul Mazi ni pasal ni lah. Dia kata bahasa kasar, dia kata kan, sebut kencing berak dia kata kasar sangat. Katalah buang air kecil, buang air besar, dia ada komplain sikit. Tapi penulis kitab ni ialah orang utara. Orang utara ni dia suka tulis perkataan ni, jadi berasa puas. Abang kata berak puas bunyi, abang kata buang air besar tak puas, begitu kan. Tapi bagi setengah orang dia kata kasar kan. Sebenarnya kamu dia komplain jadi dia kata kasar kita dah kan. Tu kita baca dah lepas-lepas pun bunyi pungkur lah dia sebut kan. Jadi itu bahasa penulis kitab ni, dia orang utara. Jadi dia berasa bila tulis perkataan tu dia rasa puas. Bagi orang yang bahasa agak halus sikit, bagi dia sebut macam tu, dia kata sebut belakang ke, dia kata sebutlah, janganlah sebut yang tu, dia kata kasar sangat, begitu kan. Ni bahasa tuan-tuan tak boleh cakap juga bahasa kan. Tuan-tuan pergi orang Melaka, dia jumpa kawan karib betul ni, kawan rapat dia ni, jumpa celaka terus kan. Celaka kamu, dia kata tu kira cukup kancing lah kan. Kita sini pula dengar celaka depan orang, kita jadi kasar bagi kita pula. Bagi dia okey kan, bagi dia okey. Jadi kadang-kadang dari segi bahasa ni tuan-tuan nak kena faham lah, satu tempat dengan satu tempat dia tersama kan. Bukanlah nak sebut baru dia kena sebut 3 kali, baru 3 kali dulu kan. Jadi dia ada lah istilah-istilah yang di setengah tempat tu kasar, di setengah tempat benda tu tidak kasar kan. Jadi kita kena ambil kira keadaan setempat sebelum kita nak buat satu-satu hukum kepada siapa-siapa kan. Tuan nak pergi marah orang Melaka kerana jumpa orang duk celaka apa lah abang tuan. Tu dia punya bahasa tu kan, celaka tu
Kita dengar-dengar betul kita kawan dengan dia ni kan. Tapi tak, dia bagi dia, kalau orang tak mesra dengan dia tak kata begitu. Bila mesra betul itu dia kata. Kan? Jadi kita kadang-kadang itulah kan. Jadi susah juga bagi kita kadang-kadang ni. Adalah tidak adil. Kita menghukum orang tu sebagai jahat, sebagai kasar, sebagai apa, tanpa mengambil kira dia daripada tempat mana, orang mana dan sebagainya. Kan? Dia cerita dia begitu. Nak baca lagi ke? Dan saya yang ni, dia panggil test market dia tuan-tuan. Saya sebenarnya nak dengar daripada tuan-tuan lah, adakah ni juzuk ini tuan-tuan rasa perlu kita baca, ataupun tuan-tuan mau kita cari tajuk lain untuk baca. Macam mana? Lepas ni dia nak main tajuk Fi Su'ril Kalbi. Dia akan cerita pula tentang ayam bekas daripada jilat anjing. Ada satu bekas ayam di situ. Satu kita nampak anjing main jilat ayam tu. Ayam tu boleh pakai tak boleh pakai. Bekas tu macam mana cerita? Nak kena samak ke tak? Itu tajuk dia. Dan tajuk-tajuk ni dia ada kaitan sebenarnya dengan kita. Kita duduk, kita ni masyarakat majmuk. Kan duduk satu taman perumahan dengan kita, bangsa asing, bukan Islam pun ada. Mereka pula duduk buat bela anjing pula. Tak lagi anjing tu main tengok-tengok dia gigit kasut, kita lari pergi ke mana kan. Macam mana kita nak selesai benda tu? Kita ada buat kolam kecil buat bela ikan. Kita buka pintu rumah, tengok anjing duk jilat ayam kolam tu. Nak buat bagaimana dengan ayam kolam tu? Ini benda yang melibatkan hukum sehari-hari. Jadi kalau tak baca, kita tak tahu macam mana nak selesai masalah ni. Bagi setengah orang pula, dia kata tajuk ni nampak boring sikit, dia kata. Kan? Ada juga orang dia berpendapat macam tu. Dia kata cerita pasal boring betul, dia kata hari tu syok dia kata. Ada juga. Jadi sepulang dekat tuan-tuan boleh beritahu dekat imam masjid, imam nanti habang kat saya, ataupun tuan-tuan boleh habang kat saya, cadangkan apa tajuk yang boleh kita baca untuk sambung di sini. Ataupun tuan-tuan mau tafsir ke? Tafsir kita dah baca di Tikam Batu. Ataupun tuan-tuan mau jenis cerita pasal kiamat ke? Cerita pasal surga neraka ke? Cerita pasal kiamat kita dah baca di Matang Buluh dah. Surga neraka dah baca di Kepala Batas dah. Mungkin orang sini tak pi, jadi dia minta suruh saya baca lagi sekali sini. Saya pun duk baca tajuk tu aja berasa letih juga kan. Yang tu aja pitang ni baca yang tu, pitang ni baca yang tu. Jadi lebih baiklah kita baca, kita tak baca di tempat lain. Jadi saya pun dapat tambah satu benda baru. Dan tuan-tuan kalau pun dapat satu benda baru juga kan. Jadi sahabat tak kena kadang-kadang kan. Jadi kesimpulan dia, kita tak boleh nak puaskan hati semua orang. Itu kesimpulan dia. Semuanya kita minta cadangan yang tuan-tuan rasa terbaik. Kita nak baca apa, tuan-tuan boleh salurkan melalui itu imam ataupun habang kat saya sendiri, ataupun macam-macam mana kita bincang balik. Jadi sementara nak dapat feedback balik tu, kita baca dulu yang ni pelan-pelan. Begitu nah. Wallahu a'lam. Dia akan start daripada tajuk dia akan start daripada orang sakit. Dia akan start daripada orang sakit. Macam mana cara kita nak buat bila kita tengok orang sakit. Kemudian dia sampai ke peringkat dia cerita tanda-tanda orang nak mati. Berdasarkan hadis Nabi, kalau orang tu tunjuk tanda-tanda macam ni, makna kata tak lama dah dia nak mati. Lepas tu diikuti dengan dekat nak mati, apa kita nak kena buat kat dia. Lepas tu lepas dia mati, macam mana cara nak selesai mayat dia dan sebagainya. Dia bawa pergi cerita tu sampailah cerita nak tanam dalam kubur, nak buh mana dan sebagainya. Sampailah last kali dia cerita pasal azab kubur. Itu satu tajuk yang menarik lah. Itu pun satu cadangan tuan-tuan boleh beritahu. Kalau tuan-tuan kata yang tu baik, maknanya jilid satu keras macam kita kata tadi. Jadi nak pergi ke situ juga kan. Tajuk ni penting, tapi dia kena sabar banyak. Dia kena sabar banyak. Saya nak baca aku kena sabar. Tuan-tuan nak dengar pun kena lebih sabar. Jadi tuan-tuan bagi tahu tengok macam mana ni, no? Wallahu a'lam. Yang baik itu daripada Allah, yang tak baik silap saya. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr.